Terima kasih Datuk Seri Dr. Pengerusi memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Pertamanya saya ingin merujuk kepada bekalan 1 Parlimen di bawah butiran 010-200 iaitu urusan Parlimen dan juga pengurusan Dewan. Di sini saya nak ucaplah tahniah dan juga merekodkan penghargaan saya kepada Parlimen kerana sekarang kita ada taska di kawasan Parlimen. Saya rasa ini adalah satu usaha yang cukup baik. Jadi di sini saya memang nak ucaplah tahniah setinggi-tingginya kepada pihak Parlimen. Tetapi saya juga mendapati bahawa tahun-tahun ini hari persidangan kita menjadi semakin kurang. Semasa saya menjadi ahli Parlimen pada tahun 2008, masa tu kita satu tahun kita bersidang 121 hari dari 2008 sehinggalah 2011. Di antara 2011 hinggalah 2014 kita lebih kurang 1 tahun bersidang 100 hari. Dan sekarang dari 2015 sampailah 2017 untuk tahun yang akan datang, lebih kurang kita hanya akan bersidang 90 hari setahun sahaja. Jadi di sini saya memang tak faham kenapa urusan kita menjadi semakin banyak, banyak, tetapi hari persidangan kita menjadi semakin kurang. Saya rasa sebagai ahli Parlimen ini adalah tugas kita untuk datang ke Parlimen untuk bahas. Jadi kenapa kita tidak bolehlah meningkatkan lagi hari persidangan supaya kita tak perlu bersidang sampailah 11.30 tiap-tiap malam. Saya bukan cakap bahawa ahli Parlimen kita rasa letih dan menjadi kurang efektif, tetapi kaki tangan Parlimen juga. Tuan-tuan, Datuk Seri Pengerusi, kita ada kaki tangan Parlimen yang muda macam saya, yang ada baby ataupun anak yang muda lagi. Jadi adalah penting untuk mereka untuk meluangkan masa untuk ahli keluarga mereka. Jadi saya pun terimalah ini rayuan daripada anggota Parlimen, kaki tangan Parlimen, untuk membangkitkan isu ini kerana mereka pun rasa kalau kita selalulah bersidang sampailah lewat malam, ini memang adalah satu beban kepada mereka. Selepas itu saya nak merujuk kepada B2 di bawah butiran 40000 pemberian dan kenaan bayaran tetap. Saya nak tanya, bayaran ini kepada siapa? Sikit saja, cry. Oh ya, hai. Sikit, setengah minit. Saya pengurusi. Jumlah sidang Dewan Rakyat yang disebut tadi 90 hari average, itu rasanya termasuk sidang Dewan Negara tu. Kalau Dewan Rakyat 58 hari je. Sedangkan kongres-kongres lain atau parlimen lain 120 hari, 150 hari. Jadi kita ni macam mana ya? Underwork ke? Itu sebab saya setuju dengan ahli Parlimen korang. Memang betul, kita ahli Parlimen 50 hari kita rasa letih. Bagaimana dengan kaki tangan Parlimen yang perlulah bersidang sepanjang 90 hari. Saya rasa ini tugas kita untuk datang ke Parlimen. Saya sukalah datang sini untuk bertemu dengan Datuk Seri Pengerusi. Jadi saya cadanglah kita tambahkan lagi hari persidangan. Ya Wan, kena tangan tak suka bertemu ke? Oh, itu tak suka lah memang. Di luar memang boleh. Saya nak saya teruskan perbahasan saya. Saya rujuk kepada butiran 4000 kerana saya nampak bahawa ada satu peningkatan yang cukup tinggi, 7 kali ganda. Saya nak tanya kenapa peruntukan untuk butiran ini melonjak sebanyak 7 kali ganda dalam tempoh masa 1 tahun sahaja. Selepas itu saya ingin merujuk kepada bekaran 3 Jabatan Audit Negara butiran 030-100 Elumla untuk kaki tangan kontrak. Di sini juga peruntukan untuk butiran ini telah dikurangkan sebanyak RM70,000. Jadi saya nak tanya, sama ada kaki tangan ini akan ditukar kepada kaki tangan permanent ataupun kaki tangan kontrak ini akan ditamatkan. Dan saya nak tanya, kalau kaki tangan kontrak ini ditamatkan, kontrak mereka ditamatkan, sama ada
kuasa keberkesanan Jabatan Audit Negara ini akanlah dapat itu kesan negatif. Selepas itu saya ingin merujuk kepada bekalan 4 Pesuruhjaya Pilihan Raya. Sama juga peruntukan untuk Suruhanjaya SPR ini dikurangkan secara dahsyat. Tahun baru 150 juta ringgit. Tahun ini tahun depan tak sampailah 50 juta ringgit. Dan di antaranya butiran 010 200 operasi peruntukan di bawah butiran ini yang dikurangkan hanyalah 4% sahaja. Tahun ini ada 88 juta ringgit, tetapi untuk tahun depan hanyalah 3.6 juta sahaja. Jadi ini adalah satu pemotongan sebanyak 94%. Jadi saya nak tanya, kenapa untuk butiran ini pengurangan yang begitu besar? Dan saya juga nampak bahawa tiap-tiap tahun jumlah pengundi kita memang bertambah. Tahun 2015 kita ada 13.5 juta punya pengundi. Tahun ini ada lebih kurang 14 juta, 4 juta. Dan tahun depan kita dalam anggaran ada 15.1 juta punya pendaftar. Tetapi sebenarnya di luar masih ada lebih daripada 4 juta punya pengundi ataupun rakyat Malaysia yang telah mencapai umur 21 tahun tetapi sampai hari ini belum mendaftar sebagai seorang pengundi. Jadi saya nak tanya di sini, dulunya SPR memang ada program outreach untuklah mendaftar lebih banyak pengundi, tetapi sekarang saya tak nampak butiran ini. Sama ada program outreach ini telah dibantalkan untuk tahun yang akan datang. Dan kenapa SPR tidak enggan untuklah melantik ahli-ahli dari parti politik untuk menjadi ini pembantu untuk mendaftar pengundi yang baru? Saya rasa kenapa tak boleh beri kepercayaan kepada ahli-ahli parlimen? Sekurang-kurangnya biarlah ahli parlimen bolehlah membantu pengundi baru ini buat pendaftaran di penjabat kita. Kita boleh bantu mereka isi borang. Ini bukan susah sangat. Kenapa tak bolehlah sekurang-kurangnya biarlah ahli parlimen untuk membantu dalam proses untuk mendaftar lebih banyak pengundi baru. Selepas ini saya nak rujuk kepada bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri di bawah butiran 010 500 bahagian pemata. Di dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau mengumumkan satu peruntukan sebanyak 85 juta ringgit diberi kepada pemata. Tetapi kalau kita merujuk kepada butiran ini, dalam buku bajet ini hanyalah 45 juta yang diberikan kepada bahagian pemata. Jadi saya nak tanya, kenapa ada ini pencagahan? Peruntukan untuk pemata adalah 85 juta ringgit seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa ucapan bajet beliau, ataupun seperti yang ditulis di sini hanya 45.2 juta ringgit. Kalau yang tercatat di sini hanyalah 45.2 juta ringgit. Yang baki yang hampir 40 juta ini pergi mana? Diguna oleh siapa ataupun diguna di bawah butiran apa? Dan saya nak tanya, berapa banyak pusat pemata yang kita ada di seluruh negara pada masa ini, dan bilangan pelajar berapa banyak? Kenapa kita perlulah memberi satu peruntukan yang sebanyak 85 juta ringgit? Akhirnya satu perkara lagi, butiran 490000 iaitu Prima. Dulunya pada PRU ke-13, Barisan Nasional buat satu janjian untuk mendiri 1 juta rumah milik bantu untuk rakyat jelata, dan di antaranya 500,000 unit rumah mampu sepatutnya dibina oleh Prima. Tetapi kalau kita ikut laporan di sini, sehinggalah tahun 2017, unit rumah Prima yang akan ditawarkan hanyalah 140,000 unit, jauh berbeza dengan 500,000 unit yang telah dijanjikan oleh Barisan Nasional. Dan kita tahu tahun 2017
tahun 2018 kita sudah tamat tempoh masa untuk 5 tahun. Jadi kita akan menghadapi PRU ke-14 lagi. Jadi saya nak tanya, perjanjian untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik ini akan ditepati atau akan dicapati. Itu sahaja. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Pengerusi.